Okay. Cuba lupa nak record. Okay. So kita ada 4 jenis transformasi. Kalau dulu nama ni adalah nama dia penjelmaan. Okay. Kalau silibus lama dinamakan sebagai penjelmaan. So kita ada 4 jenis translasi. Nama still sama. Okay. Untuk jenis-jenis ni still sama, iaitu translasi, pantulan, putaran dan pembesaran. Dia ada satu lagi yang topik yang lain berkaitan dengan transformasi ni. Tetapi benda tu jarang ditanya dalam SPM. Dia namakan sebagai apa ni? Ada satu. Dia sama. Kongrunan ke apa? Kongrunan lain. Nanti cuba check. Dia topik tingkatan 3 semua. Okay. So kita ada translasi, pantulan, putaran dan pembesaran. Untuk tingkatan 5, awak belajar apa? Awak belajar gabungan transformasi. Okay, kalau masa tingkatan 1, tingkatan 2 dan tingkatan 3, silibus dia fokus kepada transformasi satu. Tunggal. Transformasi tunggal. Okay. Kalau dia buat nak translasi je. Kalau nak buat pantulan, pantulan saja. Nak putaran, putaran saja. Pembesaran pun pembesaran saja. So dia tak melibatkan gabungan dua jenis transformasi. So untuk form 5 ni awak akan didedahkan dengan gabungan transformasi. Itu sangat penting. Okay. Sebelum kita pergi kepada yang lebih mencabar. Okay. So cikgu ingatkan kita ada dua jenis transformasi. Mungkin gabungan dia akan ada jadi translasi satu, pembesaran satu. Mungkin jadi satu pantulan, satu putaran. Biasanya 2 lah. Dia tak akan jadi 3. Okay. So gabungan biasanya kita ada 2 saja. 2 jenis je. Dia pasangan lah. Okay. So cikgu ulang sedikit mengenai translasi ni. Okay. So translasi kita ada bentuk macam ni lah. X, Y. Okay. Okay, kalau X, kalau ke kanan dia positif. Okay. Positif. Kalau ke kiri, okay, dia jadi negatif. Alright. Okay. So kalau positif, ni X lah. Okay. X. X positif, dia ke kanan. Okay. X negatif, dia bergerak ke kiri. Okay. So di kotak lah. Ikut unit dia. Kalau dia bagi negatif 2, so 2 unit pergerakan dia ke 2 unit ke kiri. Ke kiri pergerakan dia. Okay. So kalau dia ke atas, okay, pergerakan dia ke atas. Okay. So dia Y dia adalah positif, manakala ke bawah, okay, pergerakan untuk Y negatif. Alright. So pergerakan dia, kenapa cikgu buat macam tu? Sebab biasanya student akan buat satu kotak demi satu kotak. Okay. Kotak, sekotak dan sekotak dan seterusnya lah. Dia akan kira berapa kotak, berapa unit yang perlu digerakkan. Okay, dia tak boleh gerak sengit. Dia mesti gerak secara mencancang. Okay, mencancang yang paksi menegak lah. Okay, maksudnya dia ke atas ataupun ke bawah. Okay, manakala mengufuk paksi Y, paksi X tu. Okay, dia bergerak ke kanan ataupun bergerak ke kiri. So dua arah saja. Dua bahagian saja. Itu mencancang dan mengufuk lah. Okay, arah ada 4. Sama ada mengufuk positif ataupun mengufuk negatif.
Okey, mencancang positif atau mencancang negatif. Okey, baik dapat ni. Boleh ya? Okey, tapi tak apa. Nanti kalau jumpa soalan tu kita akan bincangkan. Akan jumpa jawapan. Akan jumpa soalan tu nanti. Okey, next kita pergi kepada pantulan. Okey, so pantulan awak kena tahu contohnya kat sini kita diberikan satu paksi pantulan. Okey, ini paksi pantulan dia. Okey. Contohnya kita ada objek dekat sini. So A katakan kat sini. Titik. Okey, titik A. So pergerakan daripada A ke paksi pantulan dia adalah 1, 2, 3, 4 unit katakan. Okey, pergerakan dia 4 unit ke kanan. So nak dapatkan image dia bagi pantulan tu mesti 1, 2, 3, 4. Okey, kena balas balik dengan 4 unit ER. So kita akan dapat A prime lah. Biasanya kalau untuk okey, ini objek kita letak A kan. Objek. So ini adalah punya image. Okey, image. Objek dan juga image. Okey. Alright. Yang ketiga kita ada dinamakan transformasi putaran lah. Okey, putaran. So putaran kita ada arah jam. Okey, arah jam ataupun lawan arah jam. Okey, ada dua je. Arah jam atau lawan arah jam. Okey. So dia boleh jadi ke sini. Okey, ataupun dia jadi ke sini. Lawan arah jam ataupun arah lawan arah jam. Arah jam dengan lawan arah jam. Kita ada dua jenis je. Sudut dia boleh banyak lah. Tapi yang standard yang kita ada adalah 90 darjah dan juga 180 darjah. Itu standard. Kadang-kadang kalau soalan yang advance sikit mungkin dia bagi 60 darjah. Mungkin dia bagi 120. Tapi biasanya soalan akan tanya berkaitan dengan 90 darjah. Sudut putaran dia. Okey. Sudut putaran. Biasanya cikgu akan ajar anak murid cikgu menggunakan simbol Nazi untuk awak dapatkan dia punya apa kata penjelmaan untuk dapatkan transformasi bagi putaran ni. Okey, kalau awak tahu bentuk Nazi adalah bentuk simbol Nazi adalah ni. Okey, bentuk simbol Nazi ni lah. Right? Right? So kalau dia cakap objek dia dekat sini. Okey, katakan dia objek dekat sini. Right? Ni A katakan. So kita nak dapatkan putaran 90 darjah arah jam. Arah jam kan? Arah jam. Arah jam. So dia ke kanan lah kan? Ke sini. So objek dia, image dia akan jadi kat sini. A prime. So macam mana kita nak gerakkan dia? So pergi ke kiri ni adalah satu unit katakan. 1, 2. Okay. So 1 unit ke kiri, 2 unit ke bawah. Okay. So dia akan balas balik kat sini. 2 unit ke kanan, 1, 2 dan 1 unit ke bawah. So kita dapat 90 darjah arah jam. Okay.
So dekat sini, belah kiri ni kita akan dapat A juga. Kalau 90 darjah lawan arah jam. Okay, yang ni lawan arah jam lah ke sini. So teknik ni dah biasa digunakan untuk student daripada silibus yang sebelum ni, cikgu ajar untuk buat putaran, untuk dapatkan putaran 90 darjah arah jam ataupun 90 darjah lawan arah jam. Mungkin nak tanya, sebarang nak tanya ke pasal putaran ni? Ada sebarang pertanyaan ke? Tak ada. Okey. So kita akan gunakan teknik putaran, teknik simbol Nazi ni untuk awak buat transformasi putaran ni. Okey. Okey, dalam pembesaran dia tak susah sangat. Pembesaran ni kita boleh nampak lah sama ada pembesaran tu dia adalah pembesaran ataupun selain daripada transaksi atau pantulan atau putaran. Okey, so pembesaran dia mesti ada faktor skala lah. Okey, dalam pembesaran. Okey, Aina pula keluar. So kita ada faktor skala K. Okey, sama dengan panjang image bahagi dengan panjang objek. Okey, panjang image bagi panjang objek. So yang kedua, formula yang kita ada dalam pembesaran adalah luas image sama dengan K kuasa 2 darab dengan luas objek. So dua formula ni sangat penting masa form 5 ni, sebab benda ni akan digunakan dalam pembesaran. Okey. So faktor skala K sama dengan panjang image bagi dengan panjang objek. So kalau dapat faktor skala, gunakan formula luas image sama dengan faktor skala kuasa 2 darab dengan luas objek. Either one lah, kalau nak dapatkan luas image ke, luas objek ke, so kita boleh gunakan formula ni. Right? So kalau nak dapatkan luas objek, kita just switch kan. Kita just terbalikkan ataupun pindahkan K kuasa 2 tu ke belah kiri. So kita akan jadi bahagilah luas image bagi K kuasa 2. Right. Sekejap minum sekejap Okey. Baru je kita belajar tadi kan. Baru je diterangkan pasal formula faktor skala dan luas image dengan luas objek. So apa kata gunakan formula yang cikgu bagi tadi. Okey. Cuba dapatkan dia punya kalau dia minta faktor skala, okey. Dapatkan luas objek dia dan luas image dia. Kita ada 6 petak kosong kan, A, B, C, D, E, F. Ada 6 petak kosong tu, cuba isikan. Gunakan formula luas image sama dengan letakkan formula dia kat sini balik. Luas image sama dengan K kuasa 2 darab dengan luas objek.
Okey. Cuba dapatkan dia punya nilai-nilai ni A, B, C gitu. Isikan tempat kosong kan dengan nilai dia. Okey. Cikgu nak minta awak isi. Lepas tu ambil gambar. Okey, ambil gambar, hantar kat cikgu. Apakah jawapan dia? Cikgu masa dia ni dalam 10 minit dari sekarang. Lama tu, boleh kira lagi. Kalau siapa nak tulis dalam chat pun boleh. Kalau contohnya dia malas nak ambil gambar kan. Okey, tak apa. Boleh chat, letak dalam chat tu. Okey, jawapan A apa? B apa? C apa? D apa? E apa? Seterusnya. Kita bincang. Oh, ini dah ambil gambar dah. Ini konsep Aina punya.
Okay. So cikgu dah dapat dah jawapan daripada Aina. Okay. So Aina punya jawapan betul. Okay, daripada Amirul pula. Okay, Amirul, jawapan awak yang B, D, E, F. B, D, E, F salah. B tu jawapan dia kalau cikgu bagi boleh cikgu betul. Tapi kita jawapan awak tu jangan letak negatif okay. Walaupun dia punya faktor skala tu kuasa 2 kuasa negatif 2 kan. Kalau kita masukkan kat sini, so negatif 2 kuasa 2 darabkan dengan 100. So negatif 2 kuasa 2 kita akan dapat positif. So negatif 2 kuasa 2 dapat 4 darab dengan 100. So jawapan B adalah 400 cm persegi. Bukan negatif Amirul. So jawapan dia 400 cm persegi. D, E, F tu cuba kira balik. Ada kesilapan dekat situ. Okay, Nazira Fatini dah bagi. Lama. Cikgu dah habis. Okay, Nazira Fatini jawapan dia betul. Semua jawapan betul. Okay, bagus. Lagi-lagi juga nak tengok. Pratisha. Aisyah pula. Aisyah tadi. Hanis. Amirul dah ada. Nazira Fatini dah ada dah. Aina dah ada dah. So, Pratisha dengan Hanis. Amirul boleh betulkan yang D, E, F tu? Guna yang ni, formula ni. Luas imej sama dengan K kuasa 2 darab dengan luas objek. So, gantikanlah. So, katakan yang ni kan. Okay. So, luas imej dia adalah 800. So, 800 sama dengan K kuasa 2 darabkan dengan K kuasa 2. Okey, dah ada dah. Selap. K dia 4 sama dengan 4 kuasa 2 darabkan dengan luas objek. So, dalam soalan kita nak yang ni. Okay. So, just kita pindahkan yang ni. Jadi, bahagi. So, 800 bahagi dengan
4 kuasa 2. So dapatlah luas objek dia. Berarti Syah dah hantar. Okey, untuk soalan berarti Syah punya soalan EF salah. Aku kena formula yang lain tu. Kita ada satu formula je. Luas imej bagi dengan luas objek luas imej sama dengan K kuasa 2 dengan luas objek itu saja. Yang panjang imej bagi panjang objek tu adalah faktor skala. Tapi kat sini
Kalau nak guna yang panjang image bagi panjang objek tu, awak kena dapatkan panjang image dia. Sekarang kita tak ada panjang image dan kita tak ada panjang objek. Yang kita ada adalah luas objek dan luas image. So apa kita buat? Kita kena gunakan formula yang ni lah. Okay. Ada formula ni. Awak kena gunakan untuk dapatkan dia punya faktor skala dia. So Hanis, ada dekat depan PC ke? Boleh hantar dalam WhatsApp Hanis. Cikgu nak tengok dia punya jalan gear ada. Dia punya jawapan dia. Apa yang awak dapat? Okay, Fatin ada. Baru masuk Fatin. Berapa Fatin? Okay, untuk yang soalan pertama, kita ada 3, faktor skala ada 3. Luas objek dia 27. So, nak dapatkan luas image dia adalah sama dengan apa ni? Kita buat kat sini. Okay. So, luas image sama dengan K kuasa 2 darabkan dengan luas objek. So, K kuasa 2, K adalah berapa ni? 3. So, 3 kuasa 2 darabkan dengan luas objek 27. So, kalau kita buat 3 kuasa 2, 9. 9 kita darabkan dengan 27. So, kita dapat 243. Okay. Sentimeter persegi. Alright. So, untuk yang kedua, yang tadi cikgu dah buat dah. So, luas dia adalah sama dengan negatif 2 kuasa 2 darabkan dengan 100. So, 4 darab 100 dah dapat 400 cm persegi. Okay, macam mana pula dengan yang C tu? Kan? C tu dia bagi 800. Okay. So, kita ada Li, luas image sama dengan K kuasa 2 darabkan dengan luas objek. Li sama dengan K kuasa 2 bagi K kuasa 2 darab dengan LO. Sekarang kita ada K kuasa 2, K dengan Li. So Li dia 800 masuk ke sini sama dengan 4 kuasa 2 darab dengan LO. So dia nak dapatkan LO. So LO sama dengan 800 bagi 4 kuasa 2. So LO akan dapat 50. 100 bagi dengan 16. So dapat 50 cm persegi. Silap. Sebab luas dia dalam meter kan. Okay. So dia dalam meter persegi. Okay. 50 meter persegi. Okay. Seterusnya kita ada 1.875 meter persegi. Untuk luas image dia. Faktor skala adalah 1/2. Faktor skala 1/2. So, bermaksud 18.75 sama dengan 1/2 kuasa 2 darabkan dengan LO lah. So, 1/2 kuasa 2 kita dapat 1/4. Kalau tekan kalkulator, awak dapat 1/4. So, LO sama dengan 18.75 bahagi dengan 1/4. So, LO akan dapat kat sini 75 meter persegi. Alright.
So untuk yang faktor skala ni, okay. So formula dia ada kat sini. Li sama dengan K kuasa 2 darab dengan LO. Okay. So nak dapatkan K kuasa K saja. So K sama dengan Li per dengan LO punca kuasakan. So that means macam mana kita nak buat? Punca kuasa 180 bahagikan dengan 45. So kita punca kuasakan. So kita akan dapat dekat sini 180 bahagi dengan 45. Lepas tu punca kuasakan dia adalah 2 cm. Right? 2 cm. Okay, untuk yang F pun sama, kita gunakan formula ni. K sama dengan punca kuasa Li bagi dengan LO. So kita dapat punca kuasa 504 bahagi dengan 56. So kita dapat 504 bagi dengan 56. So kita dapat 9. Okay, 504 bagi 56 dapat 9. So punca bagi 9 sama dengan 3 cm. Okay. So macam ni lah dapat dia. So yang pertama dapat 243 cm persegi. Yang kedua dapat 400 cm persegi. Yang ketiga C 50 meter persegi. Yang D 75 meter persegi. E dengan F tak ada dalam sentimeter. Cikgu minta maaf. E dengan F kita tak ada unit sentimeter. Okey. E dengan F tak ada unit sentimeter sebab dia adalah satu per malar ataupun penggandaan digandakan penggandaan dia. So maksudnya dia tak akan ada sebarang unit yang tetap. Okey. Dia just bermalar saja. Dia gandaan 3 ke 4 ke 5, it depend kepada yang kita dapat faktor skala tu. Faktor skala dia tak ada nilai SI dia. Dia tak ada unit dia. Dia hanya nombor saja. Sama ada dia dalam bentuk pecahan, mungkin jadi boleh perpuluhan ataupun nombor bulat. Untuk faktor skala dia tak ada unit. So cuma minta maaf tadi. Pasal yang 2 cm, 3 cm tak ada. Okay, just 2 dan 3 saja. Dia tak ada unit. Okay. Good, Anis pun dapat jawapan. Okay, next. Nyatakan koordinat imej bagi titik 1, 5 di bawah gabungan transformasi berikut. Okay. Ada gambar tak? Okay, dia tak ada gambar. Tetapi kalau transformasi untuk dua ni, okay, dua jenis transformasi iaitu pantulan dan translasi ni, dia mudah sikit. Kalau dia tidak melibatkan gambar ajah. Okey. Kalau dia tak melibatkan gambar ajah, untuk dua transformasi ni sangat mudah. So dia tak perlulah kita nak lukis-lukis kan. So dia just bagi koordinat image je dan kita boleh tahu objek dia apa. Okey. Untuk kita buat benda ni. Okey. So kita kena tahu dulu titik koordinat yang dia bagi tu image ke ataupun objek. Okay. Image ke objek.
Okey. Dengar baik-baik. Macam mana nak kira benda dia? Okey. So, cikgu tadi cikgu cakap mengenai translasi kita ada X dengan Y kan? Okey, kita ada X dan Y. Okey. So, X dia 3. So, Y dia negatif 3. Okey. Itu kalau dia bagi koordinat bagi titik. Okey. Oh, dia minta macam ni. Nyatakan koordinat image. Betul lah. So, dia ke depan. Okey. So, koordinat image bagi titik K15 di bawah gabungan transpose. Okey. So, sekarang dia bagi kat sini K15 ni adalah dia punya objek. Kadang-kadang ada soalan dia bagi terbalik. Okey, dia bagi terbalik Okey, dia bagi terbalik dia punya tu. Dia punya titik dia. Dia bagi image, dia minta kita koordinat objek. Itu awak kena terbalikkan lah. Contohnya kat translasi tu kita ada 3 dan negatif 3. So X tu akan jadi negatif 3 lah. Dia akan terbalik kepada dan negatif 3 akan jadi positif 3. Tapi sekarang dia nak dapatkan koordinat image. Koordinat image. So macam mana kita nak buat untuk dapatkan koordinat image bagi K15 ni? Okey, mula tuliskan koordinat K ni dalam bentuk macam ni. 1, 5. Okey. So 1 ni adalah X, 5 ni adalah Y. Okey, tambahkan dengan dia punya nilai ni. 3 dan negatif 3. So tambah dengan 3 sebab dia positif 3. So tambahkan dengan negatif 3. So kita akan dapat dekat sini 4. 5 tolak 3 dapat 2. So koordinat image dia adalah 4, 2. Okay. So image dia akan dapat 4, 2. Contoh kalau kita nak buat translasi. Okay. Kalau kita nak buat translasi. Okay. Ini contoh kita nak buat translasi. Okay. So maksudnya kalau kita buat translasi kita buat ini. Okay. U. Kita buat yang ni dulu. Yang B. Sebab U kuasa 2 kan. U kuasa 2 maksudnya U. Okay. U. U maksudnya apa? Kita buat U. Lepas tu kemudian U. Okay. Macam ni kita nak tentukan yang mana kita buat dulu. Atau kita lepas tu kita nak buat kemudian. Okay. Transformasi paling belakang kita buat dulu. Okay. Transformasi paling belakang kita buat dulu. Diikuti dengan transformasi yang di depan. Contoh yang kat sini. Kalau U kuasa dia sama. Okay. Kalau kita ambil UT ni. Kita buat T dulu. Kita buat T dulu. Lepas tu kita buat U. Okay. Kita buat T dulu. Baru kita buat U. Okay. So macam mana kita nak buat kat sini. U tu. Okay. Mula koordinat dia adalah 1, 5. Kita dah buat lah. Lepas tu kita buat translasi U. So kita akan dapat 4, 2. Okay. U kuasa 2. U satu lagi. So kita kena buat lah satu lagi. Kan? So 4, 2. Okay. Tambah dengan 3. Tambah tolak 3. Okay. So kita dapat 7. 2 tolak 3 dapat negatif 1. So koordinat dia adalah 7, negatif 1. So kita tulis dalam macam ni lah. 7, negatif 1. Okay, 7 negatif. So maksudnya dia punya pergerakan daripada 1, 5, start dari 1, 5, pergi kepada 4, 2 dan kemudian pergi kepada 7, negatif 1. Okay. So untuk translasi simple je. Okay. Untuk translasi just tambahkan dia punya nilai X dan Y dia. Okay. X tambah dengan X, Y tambahkan dengan Y.
Itu saja. Mudah. Tak payah nak fikir-fikir dah. Alright. Okay, boleh tulis dulu dia punya contoh dulu sebelum kita pergi kepada 2A ni. Macam mana kita nak buat. Okey. Untuk soalan 2A ni pula, okey, macam mana kita nak dapatkan gabungan transformasi bagi UT kan? Okey, UT maksudnya kita kena buat T dululah, iaitu pantulan pada garis Y sama dengan 2. Okey, senang saja. Macam mana kita nak buat? Okey, so kita tengok dulu paksi pantulan dia. Paksi pantulan dia maksudnya dia punya ni lah. Dia punya garis ni. Y sama dengan 2. Okey. Itu adalah dia punya paksi pantulan dia lah. Kalau ditanya apakah paksi pantulan dia? Y sama dengan 2. So kalau kita ada satu satah test, okay, kita ada satu satah test tu, so kita kena gariskan Y sama dengan 2. Itu garisan melintang lah. Okay. So macam mana kita nak buat kalau tak ada gambar satah test ni? Kan? So awak agak macam, oh macam mana cikgu nak pening ya nak fikir kan? Okay. Tak payah nak fikir apa-apa. Okay. Kita tengok tadi. Dia cakap Y sama dengan 2. Okay. Dia cakap Y sama dengan 2. Y So, fokus kita adalah Y. Jangan pergi ke mana-mana, fokuskan kepada Y. Dalam titik K15, okay, Y dia adalah 5. Okay, Y dia adalah 5. So, bila Y dia sama dengan 5, dia lebih daripada garis Y sama dengan 2 tu. Okay. So, 5 lebih besar daripada 2. So, sebanyak berapa? Kita tolakkanlah. 5 tolak dengan 2. So, kita dapat 3. Beza di antara 2 dengan 5 adalah 3. Okay. So, dalam pantulan, kalau dia ikut paksi pantulan dia adalah Y. Okay. Kalau paksi pantulan dia adalah Y. Ini mudahlah sebab dia garisan dia menegak ataupun mengufuk. Itu mudahlah. Kalau paksi pantulan dia menegak ataupun mengufuk, senang. Tapi kalau dia sengit, kemungkinan kita kena adjust menerusi gambar satah test yang ada paksi X dengan paksi Y tu. Okay. So kat sini dia bagi soalan direct je. Okay. Dia bagi Y sama dengan 2. Lepas tu dekat K tu adalah K untuk Y adalah 5. So K kat Y tu, Y dekat titik K tu adalah 5 lebih daripada Y sama dengan 2 sebanyak 3 unit. Okay, 3 unit. So macam mana kita nak cari koordinat image selepas kita buat pantulan untuk K15 ni. Okay. So sekarang yang berubah adalah Y saja. Okay, ingat kalau dia punya paksi pantulan dia Y, yang berubah ada Y saja. X takkan berubah. Okay, X tak akan berubah. So contoh kat sini, kita buat start dengan satu. So kita start dengan 1, 5 yang K dia.
Okay, ni kita labelkan K. Ini K prime dan K double prime. Dua kali transformasi lah. So yang ni kat sini K kat lah. K. So kita nak pergi kepada transformasi T, iaitu pantulan. Okey, masa cikgu cakap X jangan usik apa-apa, X tu kekalkan dengan nombor yang sama, iaitu 1. Okey, 1. Dia takkan berubah pun. Okey, dia takkan berubah pun. Yang berubah adalah Y. Okey, kita tengok dulu Y dia. Y dekat K 5. Y dekat pasti pantulan adalah 2. So kat K lebih besar daripada dekat pasti pantulan sebanyak 3. So 3. So apa kita buat? 2 tolakkan dengan 3. So kita dapat dia punya koordinat Y bahagi K prime. K prime. So maknanya titik yang image titik kan. Koordinat image bagi K. So kita dapat 1. Okay. 2 tolak 3 dapat negatif 1. So tolak 3 lah. Kenapa tolak 3? Sebab 5 tolak 3 dapat 2. Right. So 2 mesti tolak dengan 3 baru dapat dia punya koordinat image bagi K. K15 tu. Okay, kalau awak tak mempercayainya, ada buku kotak kan. Cuba awak tengok. Betul tak dia punya koordinat dia? Okay. So K15 kita pergi kepada 1 negatif 1 di bawah pantulan Y sama dengan 2. Pada garis Y sama dengan 2. Okay. Kemudian kita kena buat U pula lah. Kita start dari belakang kan. Pergi ke depan. U pula. Okay. U pula macam mana? U pula macam biasa lah macam tadi. Kita just tambahkan saja. So kita ada 1 dengan negatif 1 koordinat dia. Okay. Tambahkan dengan 3. Tambahkan dengan negatif 3. Okay, mana datang, cikgu ulang balik mana datang 3 negatif 3 ni? Ni daripada sini. Daripada translasi yang dia bagi ni. 3 negatif 3. Dia bukan koordinat tapi dia punya arah pergerakan dia. So kalau dalam macam mana kita nak kirakan dia punya koordinat dia, just tambahkan sahaja X dengan X, Y dengan Y. So then dekat sini kita akan dapat 1 tambah 3 dapat 4. Negatif 1 tambah negatif 3 dapat negatif 4. So that mean kita akan dapat koordinat bagi K double prime ni adalah 4 negatif 4. Okay, 4 negatif 4. Okay, untuk transformasi yang lain mungkin awak kena gunakan kaedah gambar catas lah untuk awak tentukan dia punya image dia. Tapi untuk pantulan dan translasi, awak boleh gunakan kaedah ni untuk awak dapatkan gabungan transformasi bagi dua jenis transformasi ni. Okay, so dekat sini ini paling penting awak kena tulis. Yang cikgu kotakkan warna merah. Okay, yang cikgu kotak warna merah ni sangat-sangat penting. Untuk awak tulis. So kalau tak tulis dalam exam tak ada markah. Yang just pengiraan tu dia tak pandang pun sangat. Yang penting yang ni. Okey. Yang penting mendalah ni. Okey, yang penting mendalah ni. Dan yang ni. Okey. Dua tu sangat penting. Okey. Boleh dapat yang kelas?
Macam mana kita nak buat gabungan transformasi bagi dua jenis transformasi, iaitu pantulan dan juga translasi yang mudah. Okay, ada sebarang pertanyaan mengenai dengan soalan ni? Ada sebarang persoalan ke? Ni. Tak ada. Okay. So kalau tak ada, tak apa. Kita teruskan dengan topik yang dia punya satu topik yang lain lah. Soalan lain. Ni baru dinamakan sebagai Saltah Chartest. Okay. So kita dah ajar tadi mengenai translasi pantulan. Okay. Tapi yang tadi just penggiraan. Okay. So yang ni kita pergi kepada soalan yang lebih mencabar. Okay. Itu berkaitan dengan gabungan libatkan translasi, pantulan dan juga putaran 90 darjah lawan arah jam pada titik 7. Okey. Cikgu terang sedikit mengenai putaran tu. Pada sini ada 3A, kita ada ST kan. Okey. Cikgu terangkan sikit macam mana kita nak buat yang cikgu maksudkan tu. Ada dia punya. Bisa. Okey. So, cikgu terangkan sedikit mengenai soalan 3A ni. Macam mana kita nak selesaikan. Secara amnya, standard kalau ada bagi transformasi ST tu, maksudnya T tu kita kena buat dululah. Okay, baru kita buat S. Jangan awak buat S dulu, baru T. Salah dia punya tu. Walaupun jawapan dia
Walaupun jawapan akhir dia akan dapat jawapan betul yang sama, kan? Cuma dia punya inilah nanti dia akan dari segi pemakahan dia akan jadi kosong di situ. Dia takkan dia bagi markah sebab dia tak ikut turutan. Okey, lukiskan imej bagi objek U di bawah gabungan transformasi berikut dan tandakan U double prime. Okey. Right. So yang pertama kita kena buat putaran 90 darjah arah lawan jam pada titik 72. Okey. So apa kita perlu buat kat sini adalah first thing adalah kita kena mark ataupun letakkan titik putaran dia, iaitu yang ni. Titik putaran ni. Ataupun mana ni? Okay, so ni dah makan titik pusat putaran. Sama dengan pembesaran, kita ada pusat pembesaran lah. Tapi untuk yang ni kita ada pusat putaran. Okay, so 72. So kat sini lah. Okay, so kenapa cikgu cakap macam tu? So itu sangat penting untuk kita melukiskan bentuk Nazi tu, simbol Nazi tu. Okay, simbol Nazi. Okay, first apa kita perlu buat adalah kita pergi kepada pembentukan garisan tu. Okay, so yang ni titik dia, yang warna merah ni. Yang warna merah ni adalah titik pusat putaran dia. 72, kita dah labelkan. Okay, mula kita titikkan dulu kat sini. And then ambil pembaris. Okay. Okay, tak boleh. Kena pakai warna lain. Kita ambil warna biru. Hitam tak nampak. Okay. So, buat pembaris garisan ke sini. 1 unit dan 1 unit ke bawah. Okay. Dah nampak bentuk dia kan? So, bentuk dia akan jadi macam ni lah. Okay. Ini baru sampai ke pusat. Okay. Baru sampai ke pusat dia. Okay. Saya boleh labelkan kat sini titik pusat dia. Okay. So, kalau kita sambungkan. Okay. So, kita dapat ini. Right. Ini pun kita sambungkan ke sini dan ke bawah. Ke sini dan ke atas. Alright. So, dia punya titik kat situ. Kita buat satu titik dulu. Baru then kita akan ikut kepada titik-titik yang lain lah. Titik lain akan ikuti kemudian. Okay. So, titik dia kat sini. Satu bucu kat sini. So, dia cakap 90 darjah lawan arah jam. Lawan arah jam ke kiri lah kat sini. So, titik kat mana? Dekat sini. So, ambil pembaris. Sambungkan. Sini, 1, 2, 3, 5. So, 3, 5 di sini. Sebab ni kan. 1. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 kotak kan. So, 5 kotak ke kiri. 5 kotak. So, 5 kotak. Ini 1. Ini 1. So, naik dia ke atas. 1. Alright. So, labelkan. 1 bucu. Okay.
Satu bucu kat situ kan. Right, dah dah baik. Kemudian padam kan. Okey, padamkan dia punya yang garisan yang tu, yang garisan titik tu yang padam lah. Okey. Kemudian kita pergi kepada titik yang lain. Kita ambil yang titik ni. Okey. Kita ambil dua titik lah cukup. Okey. Ini. So macam ni kita nak buat. Okey. So dia punya pergerakan dia akan macam ni lah. Sini ataupun sini. Okey, kiri atau kanan lah. Kalau terus dia akan jadi 180. Okey, ni ada dua, ni pun dua. So kita ada berapa ni? 1, 2, 3, 4. So ke atas, so dia ke sini lah. 1, 2, 3, 4. So di sini. Right? So dah kita boleh dah padamkan. Sebab kat sini kalau tengok, ini sini kan. Nampak? Itu Nazi kan? Logo Nazi. Simbol Nazi. Okay. So, titik yang ada adalah di sini dan di sini. Alright. Okay, kemudian padamkan. Buat yang titik yang lain. Buat titik yang lain. So, dari sini. 2. 1, 2, 3. 4, 6. 3. 6, 7. 7. So, 7 ke kiri. 3. 6. 7. 7 ke kiri. 2 ke atas. So kita dapatlah titik di sini satu. Right? Okay. Next, last. Ada 4 bucu. 4 kali lah sepatutnya kita buat. Ada 4 bucu, ada 4 titik kena buat. And last, bucu yang di sini lah. Okay. 1, 2, 3, 5 ke bawah. Okay. So 1, 2, 3 ke kiri. Dia ke atas mesti 3. Ke bawah mesti 3 lah. Okay. Kalau 90 darjah lawan arah jam, so dia ke atas. Kalau ikut arah jam, ke bawah. So 1, 3. So ni patah balik. 1, 2, 3, 5. 3, 5. Alright. So kat sini. Okay. Selesai. Kita dapatkan satu bentuk segi 3 dan segi 4 kelab. Untuk layang kan. So, sambungkan guys. Okay. Dah. Dah dapat dah. Dia punya transformasi putaran 90 darjah lawan arah jam pada titik 7, 2. Okey, 7, 2.
Okay. So nak menentukan sama ada titik ni betul atau tidak awak lukis 90 darjah ni betul atau tidak. Okay. Awak boleh check kat sini. Ambil bucu paling hujung sekali ni. Okay. Pergi sini. Dan awak akan dapat pergerakan dia 90 darjah lawan arah jam. Okay. 90 darjah lawan arah jam. Okay. So untuk putaran kena buat satu-satu. Right. Kena buat satu-satu. Okay. Ni kita kena labelkan dia sebagai apa ni? U. U prime. Okay. Labelkan sebagai U prime. Okay. Sebab dia yang pertama kan. Okay. Lepas tu kita bawa pergi kepada S. S ni adalah pantulan pada garis Y sama dengan 6. Okay. So tadi kita dah buat dah. Putaran. Kita nak buat pantulan pula. Y sama dengan 6. So apa kita buat kat sini? Buat satu garisan Y sama dengan 6 di sini. Okay, buat satu garisan Y sama dengan 6. Ini garisan dia. Y sama dengan 6. Okay. So dia mesti melintang ataupun selari dengan paksi X. Okay. Okay. So macam mana kita nak pindahkan atau transformkan daripada U prime ni kepada U double prime. Okay. So yang warna merah ni adalah paksi pantulan dia lah. Okay. Y sama dengan 6. So pergerakan dia ke sini. Okay. 1, 2. So kita dah dapat dah satu titik di sini. Okay. Yang kemudian 1, 2. Okay, ada 2 kan. So jadi 4 lah. 2 lah. 1, 2. So titik dia dekat sini. So tadi ni 1. Balas balik dia 1. Okay. Yang ni kita ada 1, 2. Pun sama dapat 2 titik dia. 1, 2. So titik dia di sini. And last kat sini kita ada ujung sekali. 1, 2, 3. 1, 2, 3 di sini. So barulah kita sambungkan yang sebenar. Yep. Okay, ni. So kita dapat titik koordinat. Dia layang dekat sini. Okay. Dia layang U double prime. Okay. U double prime. So maksudnya pergerakan dia daripada U sini. Kita buat putaran. And then kita buat pantulan dia. Okay. Yang ni U prime. Okay. And then kita buat pantulan dapatlah U double prime. So kat sini putaran dia kita kena buat satu-satu. Buat bentuk yang simbol Nazi tu, and then awak akan dapatlah kat sini. Right. So cuba buat TR pula. TR ni simple je. Mula kita kena buat translasi. Okay, pergerakan translasi kita ubah saja kedudukan dia ikut translasi dia negatif 3, negatif 2 lah. So titik tu kita pindah 3 ke kiri, 2 ke bawah. So jadi dapatkan dia punya U prime dulu, and then baru U double prime. Okay. And then lepas tu kita baru buat putaran 90 darjah lawan arah jam pada titik 72 ni. Semula. Okay. So kita kena buat R dulu baru buat T. Okay, cuba buat ni. B ni, 3B ni macam mana? Cikgu nak tengok dia punya hasil dia.
Apakah hasil transformasi dia bagi TR tu?
Okay, kepada yang masih tak dapat lagi tu, yang apa? Macam mana kita nak dapatkan apa nama dia? Yang Fibonacci tu. Okay. Contohnya kita ambil titik ni kan. Satu ni. Kita tarik ke bawah. Okay. Buat bentuk L. Okay, buat bentuk L. Tak kisah L bentuk. Janji bentuk dia bentuk L. Okay. Sampai ke pusat putaran tu. Okay. Sampai ke pusat putaran tu. Biasanya macam 90 darjah tu, kita dah boleh tahu dah. So dia akan, kalau dia ke kiri ni, kalau ke kiri, dia in between. Sama ada di atas ataupun ke bawah. Okay, ke atas ataupun ke bawah lah. Okay, so ke kiri ni kita ada 2 unit. Kita bawa ke atas ni 2 unit lah. Ataupun ke bawah ni 2 unit. Okay. So macam mana kita nak tentukan dia arah lawan jam ke ataupun lawan arah jam ke arah jam kan? Okay. So daripada titik siku ni dia akan pergi ke sini. Dia macam tu pula kan. Pada. Okay, dia pergi ke sini. So pergerakan tu adalah lawan ikut arah jam. Okay, ikut arah jam. Tapi kalau ke sini, ni adalah lawan arah jam. So kita pilih yang mana? Kita pilihlah yang ke atas. 2. And then seterusnya kita sambung balik. Kat sini kita ada 1, 2, 3, 4 kan. So kita buat garisan dia ke 4 ke kiri. 1, 2, 3, 4. Tap. Di sini. Dah. Dapat dah dia punya satu titik dia. Okay. Pergerakan pindahkan daripada titik kan. So kalau nak buat untuk bentuk poligon ni, apa-apa bentuk poligon, dinasihatkan buat titik demi titik. Okay. Point to point lah. Buat satu-satu. One by one. Jangan buat dah dapat satu titik, lepas tu terus buat lepas tu. Kadang-kadang akan jadi salah lah. So cikgu nasihatkan, cikgu sarankan buat satu titik demi satu titik. Okay, boleh tak? Okay, cikgu nak tengok hasil dia untuk soalan 3B ni. Apakah jawapan awak? Okay, Aina dah jawab jawapan dia. Okay, dia -3, -2. Okay, Aina punya jawapan betul. Tapi kita jangan labelkan U prime. U double prime. Labelkan U prime je. Okay, cikgu menunggu jawapan yang lain. Okay. Sampai habis kelas 10:30. Okay. So 4 ni kita depan ni. Tak ada bagi kerja rumah. Boleh.
Okay, sebelum tu cikgu nak buat inilah macam biasa. Siapa yang dah beli, cikgu ucapkan terima kasih. Okay, Batisha siapa lagi dah beli tu? Buku apa? Set soalan SPM kan? Bukan set soalan, dia dia set soalan tapi bukan set soalan SPM. Dia set soalan latihan. Kena ayat dia kena betul. Kalau set soalan SPM kan nanti cikgu dia cakap membocorkan kertas soalan SPM pula. Tak, salah Okay. Ni set soalan SPM. Okay. So ni. Right. So masih ada lagi. So subjek-subjek dia ada sejarah, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik dan juga sains. Siapa yang tak ambil sains tu, ambillah yang set 4 buku tu. Tapi kalau siapa yang ambil sains, boleh ambil 5 buku. Okay? Macam Batisha dia ambil 5 buku terus. Okay? Dari bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains, sejarah sudah ambil 5 subjek. Sebab dia ambil sains kan. Okay? Terima kasih Batisha kena membeli. So ada lagi saudara-saudara yang beli dengan cikgu. Termasuk ada Michael, dia dah beli dengan cikgu. Masalahnya dia tak join kelas ni. Okay. So ada Michael antara yang ni pembelinya. Okay. So harga yang ditetapkan kat sini, kalau 4 buku kita dah bagi RM47.90 lah. Kalau 5 buku RM59.90. Actually kalau kita beli satu set ni lagi untung sebenarnya. Dia sebab dia murah dalam RM3 lebih rasanya. Kalau totalkan semua beli satu-satu dah jadi mahal lah. Dengan termasuk dengan penghapusan sekali kan. Charge post sekali. So bukan agak jadi mahal. Tapi kalau kat sini kalau awak beli terus 4 buku atau 5 buku ni lagi murah. Okay. So boleh dapatkan buku ni, dan buku ni insyaAllah kita akan buat latihan melalui soalan-soalan yang dari buku ni lah. Ataupun nanti cikgu akan bagi soalan lain selain daripada buku ni. Tapi fokus ni, cikgu akan fokus pada soalan buku matematik ni. Dia agak menarik juga buku matematik dia. Okay. So ni antara feedback daripada klien yang ada ni. Okay. So yang pengedar dia adalah Muhammad Tinta lah. Pengedar, cikgu just dia punya dropship dia, penjual dia saja. Okay. So Muhammad Tinta ni adalah satu company yang dia bukan penerbit adalah Akal. Muhammad Tinta ni salah satu daripada kawan cikgu. Dia salah seorang penulis daripada salah satu buku ni. So so dia offer kat cikgu kalau siapa ada kawan-kawan ada anak murid ke kan yang berminat untuk beli buku ni, boleh pasarkan, boleh jualkan. Okay. So Batisha dah dapat ke buku? Rasanya dah dapat ke belum dapat lagi? Dah dapat cikgu. Okay, baik, bagus. Okay. So ni agak buku yang dikeluarkan oleh penerbit dia, Akal nama dia. Okay. Tapi salah seorang penulis dia adalah ni, kawan cikgu. Okay. Right. So macam mana dengan ni? Aina dah hantar. Okay, Anis dah hantar. Bagus Anis. Anis siap apa tu? Oh okey, sebab Anis tak ada buku Anis tak print Okey. Bagus. Dia pakai kertas craft. Effort yang cukup tinggi. Bagus. Dan jawapan dia pun betul. Tahniah Anis.
Jawapan Anis betul. Terima kasih kerana ada effort tu sampai lukis data kertas tu. Okay. So kita dah ada 10.30. So Anis dengan Aina, awak boleh beransur lah. So cikgu benarkan untuk awak beredar untuk pergi tidur lah, Anis dengan Aina. Okay, baik. Dengan Aina. Jumpa lagi minggu depan. Okay, siapa yang lain? TR. Okay. Sekejap terangkan. Okay. Yang TR, yang mana tu? R ke T? Okay. Okay. Yes. T tu samalah sebab dia putaran kan. Okay. Kalau dia bagi TR, kita nak buat yang mana dulu? T ke R? Salah. Okay, salah tu. Kalau dia bagi TR, okay, bagi TR, kita kena buat R dulu. Okay, barulah kita buat T. T ni nombor 2. Buat R dulu, iaitu translasi tu, and then baru buat T. Okay? Translasi tu senang je. Okay? Translasi tu senang je. Okay, pergerakan dia daripada 3, 1 kan. Negatif 3, negatif 2 kan. So, 1, 2, 3. 1, sekejap. Pakai ni lah. Okay. 1, 2, 3 ke kiri. 1, 2. So, 1 titik. Di sini. So, cikgu padamkan. Okay, yang kedua. Titik ni. 1, 2, 3. 1, 2. So, di sinilah titik dia. Okay. Next. Kita ada 1, 2, 3. 1, 2. So, ini titik dia. So, actually yang keempat ni, keempat dah kita boleh tahu titik dekat mana kan? Kan? So, titik dekat sini. So, then sambungkanlah titik dia. Okay. So, dah dapat dah U prime. Okay. Next, kita kena pergi kepada U double prime. U double prime, kita kena buat T pula. Okay. Daripada yang ni, daripada yang ni, gunakan transformasi T tu untuk dapatkan transformasi yang kedua. Okay. Boleh? Fatin? Nazia Fatin ni, awak punya translasi betul. Tapi awak punya putaran tu salah. Cuba buat balik. Putaran awak salah.
Okay, titik dia 72 kan. So labelkan 72 kat sini. Okay, buat L dulu. Okay, L di sini, L di sini. LN, LN. Okay, so pergi ke sini satu unit kan, daripada sini satu unit. So dia akan ke atas ataupun ke bawah sebanyak satu unit. Okay, kita nak ke atas ke bawah? Fatin, ke atas ke bawah? Kalau sampai ke sini. Ke bawah. Yes, ke bawah. Sebab kita nak lawan arah jam. Sinilah. Ke bawah. Tadi kita daripada arah ke kanan kan, ke kiri. Kanan ke kiri. So atas lah. Okay. So kita tengok siku dia. Siku dia nak ikut arah lawan jam ke arah jam. Itu yang penting. Okay. Dah dapat kat sini. Dan apa kita perlu buat adalah ke bawah kan. So ke bawah. So dia akan ke sinilah. So titik dia adalah di sini. Okay, satu titik dah dapat dah. Okay, di situ. Okay. Next, kita buat satu titik yang lain pula. Okay. Titik yang lain adalah di sinilah. So tak ada L. Okay, dia tegak aja kan. Ni special. Kalau jumpa tegak ni lagi senang. Okay, lagi memudahkan. Okay, kalau dia menegak. Okay, so either one. Kiri ataupun ke kanan kan. So kalau kita nak lawan arah jam, mesti ke kiri. Sebanyak berapa unit ni? 1, 2, 3. So kita patah balik. 1, 2, 3. So dapatlah di sini. Right. Dan padamkan. Okay. So sama juga kat sini. 3, 2. So dia akan jadi ke bawah lah. 2 unit ke bawah. So 3 unit ke sini. Dapatlah nilai dia. Dapatlah titik dia sebab nilai pula. Okay. And then kita dah dapat bentuk sebenarnya. So titik yang seterusnya adalah di sini. Okay. So jawapan dia akan jadi bentuk yang ni lah. Okay. So dapatlah U double prime. Boleh? Fatin? Dengan Nazira Fatini. Nazira Fatini dia silap kat situ je. Okay, Amigol. Betul? Alright. Boleh kelas Nazira Fatini. Boleh buat pemutulan sikit? Boleh Dengan Fatin. Okay, Hanis dah buat. Trisha tak buat data cikgu. Okay. So, Trisha. Nanti hantar kat cikgu Dengan yang Fatin, Trisha dengan Nazira Fatini. Hantar kat cikgu. Okay, Amirul dah hantar kat cikgu. Jawapan dia betul. Okay, tak payah. Tak perlu hantar dah. Okay. Right. So sampai di sini saja untuk malam ni. Kita jumpa pada minggu depan pada waktu dan hari yang sama. Assalamualaikum.